the kind of that. Anak sulung saya, dia ada masalah, dia macam Asperger juga. Tapi sekarang dia makin okey lah. So bila saya bawa dia pergi diagnose dengan seorang pakar di fakulti pendidikan, Prof ni kata anak saya ni adalah seorang visual. So bila saya explain kat dia, dia takkan dengar sebab dia bukan auditory. Dia ni orang visual. So kalau kita nak explain pada dia, kita kena lukis. Tu anak saya lah. Jadi anak saya ni sangat kuat mengingat memori dia. Kalau dia datang sini kan, dia boleh ingat jalan mana. So dia tahu ni ada surau kat situ, stadium, dia tahu. Dia boleh buat satu lakaran tau. Jadi macam kita tak mampu. So macam mana kita nak attract anak kita ke arah tu, kita kena tahu apa yang dia suka. Jadi saya belajar dengan seorang budak perempuan ni, nama dia Syahirah. So dia ada anak macam tu. Anak dia perempuan So anak perempuan ni lagi mencabar lah. Kalau kita dapat anak OKU perempuan, sangat mencabar. Tapi ibu ayah yang ada anak OKU perempuan, bergembiralah. InsyaAllah puan-puan sudah ada tiket masuk syurga. So apa yang Syahirah ni ajar? Dia kata dia nampak perubahan pada bentuk badan anak dia. Anak dia dah start nampak ada perubahan kan, walaupun tak datang haid lagi, tapi dia dah perasan sudah ada perubahan. Anak dia baru berumur dalam 10 tahun. Jadi apa dia buat? Antaranya dia biasakan anak dia solat bersama dengan dia. Walaupun dia tahu anak dia solat tak sempurna, tapi dia ajak anak dia solat. Instead of dia suruh anak dia solat, kakak pergi solat, kakak jom solat dengan mama. Kalau kita period macam mana perempuan, kita boleh kata kakak, mama period. So kalau kakak nak solat, bagus juga. Dia tak layak solat lagi kalau ikutkan dari segi hukum sebab dia tak sampai lagi tahap mukallaf, belum balik. So kita kata kalau kakak nak solat, is a good thing you do for yourself. So mama tak boleh solat kerana mama datang haid. So dia akan follow, dia akan buat sebab kita bagi dia option. Kemudian apa kita buat yang saya belajar daripada Syahirah ni, dia kata satu cara yang dia buat adalah dia explain pada anak-anak by visual. Biasanya kanak-kanak autism, biasanya dia agak kurang dari segi audi, tapi dia akan lebih kuat memori daripada melihat gambar. So apa dia buat? Dia lukis pada anak dia arahan-arahan seperti solat, seperti tutup aurat, dia buat. So kalau kita tak ada kemahiran tu, kita google lah, ambil gambar-gambar, paste. So ni kan kita tunjuk pada anak kita, dia akan ingat. Dan yang saya perasan apa dia buat, macam tutup aurat dia ajar macam tu, solat pun dia ajak bersama. Satu benda yang bagus sebab dia tahu anak dia perempuan dan anak dia akan datang period, dia ajar anak dia setiap hari tentang pad. So dia buat dalam tempoh. Contohnya untuk belajar tentang pad, dia ajar anak dia sebanyak 7 kali. Setiap hari, seminggu tu 7 kali pad dia. Okey, ini pad, ini cara pakai pad, ini cara cuci pad, ini cara bungkus pad. Bila berlaku macam ni, jangan panik. So setiap hari dia ajar. Sebenarnya kan anak-anak autism ni kan, kalau dari segi pandangan pakar, dia ada kelebihan yang ada setengah kanak-kanak tak ada. Kalau dia sangat bagus dalam matematik, dia akan jadi sangat bagus. Macam itulah, lebih kurang. Kalau dia mungkin kurang dari satu sudut, tapi dia akan bagus dari satu sudut yang kita sendiri tak mampu capai. Itu pengalaman saya berdepan dengan diorang lah, kanak-kanak autism ni. Jadi cubalah setakat mana yang kita mampu, dan yang selebihnya serahkan kepada Allah. Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, dengan satu amalan yang Rasulullah ajar. Dalam satu hadis Rasulullah ajar bacaan ni. Kalau tak silap saya, bacaannya ada dalam surah At-Taubah, pada ayat yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ayat ni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pernah dengar? Kan? Okey, ini yang saya dapat. Ini bukan hadis ini amalan orang tua-tua. Ada orang tua ajar saya, ustazah, kalau ustazah nak senang husnul khatimah, iaitu senang nak menyebut kalimah la ilaha illallah waktu nak meninggal, jangan tinggal baca laqad ja'akum, dia kata. So bacalah banyak mana pun terpulang lah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini orang tua-tua ajar kepada saya.
Kalau kita nak ringan waktu kita sakaratul maut, senang nak sebut kalimah taibah waktu meninggal, jangan tinggal baca laqad ja'akum. Dia sebut laqad ja'akum macam tu lah. Macam orang tua kan, kalau dia nak suruh kita baca surah Al-Ikhlas, dia tak cakap baca surah Al-Ikhlas. Dia akan kata apa? Baca qul huwallahu ahad. Kan dia kata macam tu. Tak. Okey. So saya jumpa satu hadis. Itu satu amalan ni, amalan orang tua. Ni hadis. Rasulullah kata, barang siapa baca ini, dia adalah hujung ayat tadi. Yang tadi saya baca laqad ja'akum. Ni hujung tadi. Apa dia? Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Puan-puan baca pagi, 7 kali petang baca. Sebab apa? Bacalah kat mana pun, nak bawa kereta ke apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa baca ini, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali, maka pada waktu paginya Allah akan tunaikan apa kerja penting untuk dia. Apa pekerjaan penting dia? Dia kena rawat anak dia yang autism, kena bawa anak dia pergi mana? Dekat Jalan Sentul tu ada satu tempat. Jalan Sentul ke apa? Dekat Gombak lah, dekat dengan rumah Allahyarham Datuk Abu Hasanuddin, ada satu tempat untuk anak-anak autism. Dulu ni dipanggil sebagai Permata Kurnia. Kat situ buatlah. So Allah akan mudahkan. Dia baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Apa tanggungjawab dia yang penting, urusan yang penting, Allah SWT akan tunaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian boleh cari hadis tu. Hadis membaca apa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Dan sebagai penutupnya, saya nak menyuruhlah. Sebenarnya tadi saya ada program World Hijab Day. So saya berjumpa dengan rakan saya nama dia Kak Syafina. Dia baru balik dari Singapura. Saya dan ilmu ni sangat penting. Puan-puan kan tahu kat Singapura minoriti adalah Muslim, betul tak? Kan? Kita kat sini majoriti. Tu pun dah nak tinggal minoriti, nak jadi minoriti, dah hampir-hampir minoriti ni. So bila menjadi minoriti dalam sebuah negara, kita terpaksa ikut majoriti. Jadi Kak Syafina kata, di sana di Singapura mereka mengamalkan sistem sekular dalam pendidikan. Okey? So, di sekolah menengah tak boleh pakai tudung. Selepas keluar dari sekolah menengah, nak pakai tudung, terpulang. Jadi dekat sana dia pergi ke madrasah. Di madrasah mereka mengamalkanlah sistem sekular tu kena buat. Contohnya belajar-belajar yang subjek lain. Pada masa yang sama, madrasah sediakan sistem pendidikan Islam. Dan kat madrasah tak ada masalah nak pakai tudung. Okey, tengok cara macam mana diorang, kumpulan minoriti di Singapura membangunkan surau atau masjid. Mereka membuat caruman wajib. Macam sekarang kita kutip dana kan? Okey. Contoh caruman wajib, ahli-ahli qaryah di kawasan ini wajib memotong setiap bulan tanpa excuse sebanyak yang mereka mampu. Di Singapura dibuat $3, $5, $10 paling tinggi. Tapi wajib carum ke Majlis Ugama Islam Singapura. Untuk apa? Untuk membangunkan masjid atau surau. Kita kat Malaysia ni surau, ya Allah, melambak. Masjid pun sama. Pergilah 5-6 km, jumpa lagi masjid. Kan tak ada masalah. Cuma kita mungkin ada masalah dari pengumpulan dana. Tapi itu antara sistem dia buat. Dia buat macam tu untuk membangunkan surau atau masjid. So sebenarnya kita boleh buat. Dan Ustazah yakin kalau Ustazah tengok pendapatan ni bukan cacat. Kalau setakat gaji 200-300 takkan boleh duduk sini. Kita tengok ni kita tahu. Jadi Ustazah yakin dalam tempoh, tuan-tuan apa kena target. Sebab benda ni fastabiqul khairat. Kita kena bersegera ke arah kebaikan. Dalam tempoh setahun, tuan-tuan dan puan-puan kena aim. Surau akan dibangunkan untuk kemudahan komuniti Muslim di sini. Kena buat lah, kena bersungguh-sungguh. Berapa ni nak kena siapkan mungkin dalam 1 juta. You have to. Buat lah caruman yang macam saya cadangkan tadi. Sebab itu sistem yang telah dibangunkan di Singapura dan berjaya. Wajib. Ikut nak buat apa? Dia bagi 3 option. $3, $5 or $10. Kalau ikut kat kita mahal lah. Kan? Tapi kalau kita boleh bayar duit security, boleh bayar duit esro, duit security, kadang-kadang ada orang tak nak bayar. Berdosa tau siapa tak bayar duit security. Ni pesan ni. Siapa tak bayar duit security, berdosa.
Sebab dia telah menggunakan sistem keselamatan tanpa bayaran, berdosa besar. Apa tak kita terpaksa bayar apa? Bayar Astro. Takkan kita bayar Astro start sebulan 200. Takkan you cannot pay for the surau. Of course you can pay. So sekarang itu saja dahulu. Saya minta ampun kepada Allah untuk diri ustazah dan juga tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Wallahu alam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Okey, alhamdulillah, syukran jazilan untuk ustazah kerana sudi memberikan ilmu dan perkongsian untuk kita, dan saya percaya dan yakin alhamdulillah saya rasa ramai yang dapat ilmu yang baru, input-input yang baru untuk kita terapkan dan kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, terutama sekali kehidupan kita dalam berkeluarga, termasuk jugalah saya, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dirahmati Allah, seterusnya kita akan menunggu waktu untuk azan maghrib. Kemudian setelah selesai solat maghrib nanti, kita akan terus mulakan program forum perdana kita di tempat yang sama, di sini juga. Seusai sahaja solat maghrib, kita akan terus beramai-ramai solat maghrib di surau. Kemudian habis solat maghrib, kita akan terus memenuhi kemah untuk slot seterusnya, iaitu program forum perdana kita. Jadi insya-Allah kita harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sama-sama duduk bersama-sama hingga ke akhir program, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.